Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu teruskan lagi dengan PDPC kita. Okey, tajuk yang cikgu nak terangkan hari ni adalah tentang tajuk penyejatan. Untuk tajuk penyejatan, apa yang kamu kena tahu adalah maksudnya. Okey, so proses penyejatan ialah proses yang berlaku di permukaan air. Maksudnya kalau kita kata penyejatan itu dia tidak berlaku pada keseluruhan bahagian air. Okey, dia hanya berlaku di atas permukaan air saja, di surface dia saja. Macam ni. Okey, di permukaan air saja. Yang menukarkan proses ini adalah proses fizikal yang menukarkan daripada bentuk air menjadi bentuk wap. Okey, dan proses penyejatan boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey, cikgu ambil pointer dia. Okey, so apa yang kamu kena tahu tentang proses penyejatan? Dia berlaku di permukaan air dan dia menukarkan daripada air menjadi wap. Okey, proses ini berlaku pada sebarang suhu. Bermaksud kalau suhu tersebut adalah pada suhu 27, boleh berlaku proses penyejatan 30, 50, 80. Okey, so dia berlaku pada sebarang suhu. Apa yang berlaku semasa proses penyejatan? Molekul-molekul air di permukaan mempunyai tenaga kinetik. Datang daripada mana tenaga kinetik ni? Okey, apabila molekul-molekul ini menyerap tenaga haba. Jadi kalau dia ada tenaga haba yang banyak, jadi dia mempunyai tenaga kinetik yang banyak, menyebabkan dia bergerak dengan lebih pantas. Dan akibatnya ialah molekul-molekul ini akan terbebas ke udara. So maksudnya di sini adalah dalam bentuk cecair, di sini adalah dalam bentuk gas. Maksudnya dia menukarkan daripada cecair menjadi gas. Okey, molekul-molekul yang ada di permukaan air ini bila dia menyerap tenaga haba, saja tenaga kinetik dia akan jadi bertambah, menyebabkan dia bergerak dengan lebih pantas dan akhirnya molekul-molekul ini akan terbebas ke udara. Macam tu. Okey, sekarang kita nak kaji apa faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Okey, yang pertama ialah faktor kelembapan udara. Okey, faktor yang kedua ialah suhu persekitaran. Faktor ketiga ialah luas permukaan. Okey, ada 3 faktor yang boleh mempengaruhi kadar penyejatan, iaitu yang pertama kelembapan udara, yang kedua suhu persekitaran, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat adalah pergerakan udara. Okey, yang ni J ya, J. Okey, apa cikgu letak? So cikgu letak ada satu bekas yang besar. Lepas tu ni J dah dicelup dengan air dan satunya ada lagi satu bekas di dalamnya yang cikgu letak air. Okey. Yang K ni kosong saja. Cikgu dah celupkan kertas tu dengan air, lepas tu cikgu biarkan. Okey, cikgu nak kamu buat eksperimen ni di rumah. So ada 2 setup macam tu. Okey, untuk yang kedua sama juga, ambil kertas yang bersaiz sama. Okey, cikgu nak kamu koyak kertas, saiznya mesti sama. Okey, selepas itu kedua-dua kertas J dan K ini kita rendamkan sikit dengan air, kita basahkan dengan air. Selepas itu kita nak uji faktor yang kedua, iaitu suhu persekitaran. Okey, apa yang kamu kena buat? Satu, kamu kena letak di dalam rumah saja, dalam bilik, tak ada kipas Dan yang kedua, cikgu nak kamu pergi letak di luar, di bawah cahaya matahari. Kat luar dah matahari dah naik dah. So letak di sana selama 10 minit dan perhatikan, kemudian tuliskan pemerhatian di bawah. Okey, ni J dekat bawah kipas. Okey, ni K bawah cahaya matahari. Panas ni. Buat kat rumah. Okey, selepas itu cikgu ambil untuk faktor yang ketiga, iaitu faktor luas permukaan. Cikgu ada 3 kertas, 1, 2 dan 3. Cikgu labelkan sebagai P, Q dan R. Okey, untuk yang P, cikgu biarkan besar-besar macam ni untuk kita uji, luas yang besar. Untuk Q, cikgu nak kamu lipat 2. Okey, jadi bentuk macam ni. So this is Q. Dan yang ketiga ialah cikgu nak kamu lipat 4. Okey.
So, maka dia akan menjadi saiz seperti ini. So, ada 3 saiz lah. Okey. Saiz P, Q dan juga R. Okey, kemudian ketiga-tiga helai kertas ini cikgu nak kamu celup saja di dalam air. Kemudian letakkan di bawah kipas serentak. Okey. Dan selepas 5 minit perhatikan kepada keadaan kertas itu. Yang mana satu adalah lembap, yang mana satu yang dah kering sedikit. Kemudian tuliskan pemerhatian di bawah ini. Okey, dan yang terakhir cikgu nak kamu tengok untuk faktor yang terakhir iaitu pergerakan udara. So, apa yang cikgu nak kamu buat? Cari juga kertas yang bersama saiz, yang sama saiznya. Lepas itu, kamu labelkan sebagai M dan juga N. Lepas itu, kedua-dua kertas ini kamu celupkan di dalam air. Okey, selepas celup dalam air, kertas M kamu biarkan terdedah dan biarkan dia duduk di bawah kipas. Okey, kertas N kamu ambil satu bekas, kemudian kamu letak juga bawah kipas. Lepas tu kamu tutupkan dia dengan satu serkup ataupun balang yang tertutup macam ni. Okey, so ini M letak bawah kipas, ini N yang tertutup dengan bekas. Bermaksud M ini ada pergerakan udara, ada kipas So N tak ada pergerakan udara. Jadi cikgu nak kamu buat eksperimen ini, kemudian catatkan pemerhatian kamu di bawah. Okey, ni pemerhatian untuk faktor pergerakan udara. Satu cikgu biarkan bawah kipas, satu lagi cikgu serkupkan dengan mangkuk ni. So, kita tengok apa pemerhatian kamu. Muhammad, tolong tengok ni. M dia kering. Yang diserkup ni pula N masih basah lagi. Okey, cuba buka. Cuba pegang. Basah ke kering? Basah. Basah. Okey, ni menunjukkan bahawa yang tak ada pergerakan udara, kadar penyejatannya perlahan. Manakala yang ada pergerakan udara, kadar penyejatannya tinggi ke rendah, Muhammad? Tinggi. Okey. Okey, ini pula pemerhatian untuk yang kedua. Okey, untuk P, kalau kamu tengok ada dah kering dah. Ujung sini saja yang masih basah-basah sikit. Okey, kalau Q kita tengok sini masih lagi basah. Okey, dan kalau R lagi basah ni. Semua basah bagi tepi-tepi ni. Okey, ini menunjukkan bahawa semakin besar luas permukaan, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okay, ini pemerhatian untuk kelembapan udara, faktor kelembapan udara. Okey. So ini K yang cikgu serkupkan saja, dalamnya cikgu tak letak air. Tapi ini pemerhatian untuk J yang dalamnya cikgu serkupkan dengan air di dalam mangkuk tu. So kamu perhatikan dekat dekat K ni dia menghasilkan kertas yang dah kering lah. Okey. Manakala untuk J ni dia masih ni basah lagi. Dia masih basah lagi. Okey. So, ini menunjukkan bahawa sekiranya dia mempunyai kelembapan udara yang tinggi, bermaksud ada air di dalamnya, ada wap air. So, dia mempunyai kadar penyejatan yang rendah. Berbanding dengan K yang cikgu tak letakkan dengan air, jadi dia mempunyai kadar penyejatan yang lebih tinggi. Okey, J ni untuk di bawah kipas, suhu biasa-biasa. Okey, so kita tengok apa jadi pada suhu panas tadi. Okey, ni untuk J. Ni kertas ni dah kering kontang dah. So, menunjukkan bahawa bila suhu tinggi, kadar penyejatan berlaku dengan lebih cepat.